PAS nafi berkenaan dalam kem tertentu, tidak campur tangan urusan dalaman PN. Mufti Perlis Pelawon Naim Mokhtar berdialog RUU Mufti Wilayah. RUU Mufti Wilayah tidak libatkan Sabah Sarawak. NGO Malaysia Timur tidak perlu begitu teruja. Peguam Rayu Siasat GISP ikut tertib undang-undang dan ihsan kerajaan serta pihak berkuasa. Kerajaan tawar program rehabilitasi secara sukarela kepada ahli GISP. Khalid Nordin tegaskan kapal singgah sementara di pelabuhan adalah amalan biasa di lautan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Ketua Penerangan Pemuda PAS Nazir Helmi mewakili parti itu menafikan dakwaan kononnya mereka berkenan dalam kem tertentu sehingga mampu mempengaruhi keputusan pertandingan Ketua Pemuda Bersatu pada pemilihan parti itu bulan depan. Difahamkan pihaknya tidak mencampuri urusan dalaman parti rakannya itu. Katanya dalam satu kenyataan, beliau memberi peringatan untuk tidak menjadikan PAS sebagai bahan kempen untuk mewujudkan polemik tidak perlu. Katanya, PAS boleh bekerjasama dengan semua pihak asalkan mana-mana rakan sayap parti boleh membawa aspirasi kebersamaan dalam mewujudkan suasana politik matang, prihatin, bersih dan prihatin. Pemuda PAS tidak terlibat dalam mana-mana kempen khususnya sedang berjalan dengan rakan-rakan parti komponen kerana setiap parti lebih mengetahui bagaimana perjalanan pentadbiran mereka. Terdahulu media melaporkan kerjasama dan hubungan dengan Pemuda PAS menjadi pertimbangan utama Perwakilan Bersatu memilih ketua baharu sayap itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Muhammad Naim Mokhtar dipelawa untuk berdialog berhubung rang undang-undang RUU Mufti Wilayah Persekutuan bersama Mufti Perlis Muhammad Asri Zainul Abidin. Katanya dalam satu kenyataan, Menteri Agama sepatutnya membawa agenda keluasan dan kesederhanaan selaras dengan idea madani. Beliau mendakwa Naim Mokhtar seakan-akan membawa negara ini ke kancah kafir mengkafir, sesat menyesatkan seperti pernah dilakukan Ibnu Tumar. Malah Asri turut meminta media rasmi kerajaan untuk memberi ruang kepadanya berdialog dengan Muhammad Naim supaya rakyat dapat menilai kemampuan menteri itu. Sebelum ini Muhammad Naim dilaporkan berkata RUU itu akan dibentangkan untuk bacaan kedua dan ketiga dalam sidang parlimen yang bermula selepas mendapat persetujuan kabinet. RUU tersebut dikatakan digubal bagi memperkukuhkan institusi kefatwaan di wilayah Persekutuan Putrajaya, Kuala Lumpur dan Labuan selain hanya terhad untuk orang Islam sahaja. Dalam perkembangan sama, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu NGO di Malaysia Timur tidak perlu begitu teruja dengan RUU Mufti Wilayah kerana ia tidak melibatkan Sabah dan Sarawak. Katanya, RUU itu hanya terpakai di wilayah persekutuan mengambil kira undang-undang Islam menjadi bidang kuasa negeri. Katanya, di Malaysia, undang-undang Islam adalah bidang kuasa negeri dan ia adalah rang undang-undang syariah wilayah persekutuan yang belum lagi menjadi undang-undang. Karim yang juga naib Presiden Parti Pesaka Bumiputra Bersatu PBB mengulas tindakan sekumpulan 14 NGO dari Sabah dan Sarawak yang menyuarakan bantahan terhadap RUU itu. Baru-baru ini NGO berkenaan mendakwa RUU itu melanggar Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dan merupakan serangan langsung terhadap sistem sekular. Peguam GISP merayu kerajaan dan pihak berkuasa melakukan siasatan mengikut penuh tertib undang-undang dan ihsan terhadap kumpulan itu. Rosli Kamarudin menegaskan tiada keperluan menggunakan undang-undang keselamatan seperti Akta Kesalahan Keselamatan
langkah-langkah khas 2012 SOSMA terhadap mereka. Menurutnya, mereka bukanlah kumpulan pengganas atau melakukan perniagaan yang menyalahi undang-undang sehingga tindakan SOSMA dikenakan terhadap mereka. Katanya, tiada perniagaan haram dilakukan mereka di tanah air ini dan tiada pusat perjudian serta rumah pelacuran dibuka oleh GISP. Tambahnya, ahli GISP juga merayu mereka dibenarkan untuk berniaga semula bagi meneruskan kehidupan mereka. Dalam pada itu, Rosli berkata, rayuan agar kerajaan lebih ihsan bukanlah bermakna ahli GISP enggan memberikan kerjasama sebaiknya kepada pihak berkuasa. Kerajaan mewujudkan program rehabilitasi secara sukarela kepada semua ahli GISP yang memerlukan bimbingan akidah dan kelangsungan hidup selepas tindakan penguatkuasaan terhadap organisasi berkenaan. Program selama tempoh 3 bulan atau 90 hari itu terbuka kepada semua ahli GISP termasuk lelaki, wanita dan kanak-kanak di semua peringkat umur. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN, Datuk Raja Nur Syiwan Zainal Abidin berkata, kerajaan Madani berpandangan mereka tidak seharusnya disisihkan tetapi diberikan bimbingan dan sokongan penuh daripada kerajaan dan masyarakat untuk kembali kepada ajaran Islam sebenar. Sementara itu, Timbalan Ketua Pengarah Keselamatan Negara, Datuk Baharudin Ahmad berkata, berdasarkan rekod diterima MKN, dianggarkan terdapat seramai 10,500 ahli GISP di seluruh negara yang dipercayai masih bebas. Baharudin berkata, bagi ahli-ahli yang berkeluarga, pihaknya tidak memisahkan mereka dan akan berusaha menyediakan penginapan untuk mereka bersama. Beliau berkata setakat ini untuk peringkat awal, MKN menjangkakan ribuan ahli GISP akan mengambil peluang menyertai program berkenaan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kapal singgah sementara di pelabuhan sebelum meneruskan perjalanan ke destinasi lain atau port of call adalah amalan biasa di lautan termasuk oleh tentera laut di seluruh dunia. Beliau yang mengesahkan kehadiran kapal tentera laut Rusia di Pulau Pinang berkata, kapal dari Armada Pasifik Tentera Laut Rusia itu berlabuh di pelabuhan berkenaan hingga Khamis ini dan sebelum itu kapal tentera laut Itali juga singgah di Pelabuhan Klang, Selangor selama 4 hari bermula 1 Oktober lepas. Katanya kepada sebuah portal, semua kapal tentera laut singgah dengan kebenaran untuk berlabuh melalui saluran domestik. Selain bagi urusan membabitkan logistik, persinggahan kapal-kapal tentera laut negara lain turut membuka ruang bagi diplomasi berkaitan pertahanan. Muhammad Khalid berkata, bagi membolehkan kapal tentera negara luar berlabuh di mana-mana pelabuhan di Malaysia, permohonan akan dilakukan oleh negara berkenaan kepada Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM sebelum diangkat kepada Kementerian Luar untuk kelulusan. Tanpa kebenaran berkenaan, persinggahan mana-mana kapal tentera dianggap pencerobohan dan ia berbeza dengan tindakan sekadar berlayar di perairan antarabangsa tanpa berlabuh yang dibenarkan oleh undang-undang. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.